الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat ke-16, Allah Subhanahu Wa Taala memberi persoalan dan mencela golongan yang mementingkan kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat. Walhal, kehidupan dunia hanyalah sementara dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Dunia hanyalah tipu daya, malah ianya adalah tempat bersenang lenang bagi mereka yang tidak takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengecualikan orang-orang mukmin yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, mana mungkin seseorang yang berakal mengutamakan apa yang akan musnah dari apa yang lebih kekal lagi abadi, dan dia tidak mengambil berat soal hari yang lebih kekal? Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Abi Musa al-Ash'ari bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, mafhumnya, sesiapa yang kasihkan dunianya, ia akan memberi mudarat kepada akhirat, dan sesiapa yang kasihkan akhiratnya, ia akan memberikan mudarat kepada dunianya. Maka hendaklah kamu semua pentingkan apa yang lebih kekal abadi dari apa yang akan musnah. Pada ayat ini, Allah SWT beri penegasan bahawa janganlah kamu mengabaikan kehidupan akhirat demi wang sehingga terleka dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedarlah bahawa apa yang kamu peroleh di dunia semuanya hanyalah pinjaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 17 surah Al-A'la menerangkan bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak menguntungkan, sedangkan akhirat itu lebih bernilai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal akhiratu khairun wa abqa, yang bermaksud sedang kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia yang kita lebihkan ini. Manusia kebanyakannya mahukan pulangan yang segera. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan syurga tetapi bukan diberikan segera. Kita hanya mempunyai kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai janjinya, dan kita tidak ada bukti apa-apa selain dari kita kena beriman dengan janji itu. Harganya adalah seluruh hidup kita. Kita serahkan kepadanya. Perkara ini memang nampak pelik, tetapi bagi orang mukmin, mereka sanggup melakukannya kerana mereka percaya kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak percaya adalah mereka yang tidak beriman sahaja, mereka yang tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, tidak hairanlah kalau agama Islam dianggap pelik kepada orang yang tidak percaya. Dan inilah ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau ianya mudah, maka tidaklah ia dipanggil ujian. Dan apabila ujian itu berat, maka balasan kejayaan juga sangatlah besar. Bayangkan kita buat ibadat sedikit sahaja, sedangkan kita akan dimasukkan ke dalam syurga selama-lamanya. Balasan itu bukannya kerana amal, yakni kerana amal itu sangatlah sedikit, tetapi kerana iman yang tinggi. Soalan pertama, apakah tujuan hidup kita? Manusia tidak diciptakan begitu sahaja tanpa adanya tujuan hidup. Adapun tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah agar dapat menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya akan menyatakan apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, manusia wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Manusia juga harus menjadikan rukun iman dan rukun Islam sebagai pedoman hidupnya. Kedua, menjalankan peranan sebagai khalifah. Manusia adalah khalifah di muka bumi dan setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Istilah khalifah di sini adalah pemimpin di mana manusia bertanggungjawab menjaga hidupnya dan alam sekitarnya. Sebagai makhluk yang dikurniai akal, maka manusia memiliki kewajiban untuk menjaga kelestariannya. Dan yang terakhir, meneruskan ajaran Islam. Selain menjalankan tugas sebagai khalifah, manusia wajib menuntut ilmu dan diajarkannya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi juga untuk menunjukkan perbuatan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Kemudian, soalan yang kedua, bagaimanakah cara untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat? Cara yang pertama adalah mendahulukan ibadah yang wajib.
Salah satu cara untuk membangunkan kehidupan yang seimbang adalah dengan terlebih dahulu melakukan ibadah. Seperti solat di awal waktu, kerana hukum ibadah adalah wajib dan berdosa apabila kita meninggalkannya. Seterusnya yang kedua, menjalankan ibadah sunnah. Setelah kita menjalankan ibadah wajib, tidak lupa juga untuk kita mengikut sunnah-sunnah Nabi seperti solat rawatib, solat duha, solat witir, solat tahajud, puasa Isnin Khamis, kerana hukum sunnah bila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Manusia memerlukan makan, minum, tempat tidur. Untuk memenuhi hajatnya harus bekerja agar tidak menjadi beban kepada orang lain. Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk mencari rezeki yang halal dan tidak boleh menunda-nunda atau bermalas-malasan dalam mengerjakannya. Yang keempat, menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat. Salah satu manusia yang rugi adalah orang yang mempergunakan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Untuk menghindari hal itu, kita perlu mengatur dan mengisi masa waktu dengan baik. Misalnya, tidur dan olahraga secukupnya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, iaitu bahagia dan sedih secukupnya. Jangan sampai perasaan bahagia dan sedih dirasakan dengan berlebihan kerana kedua-duanya memiliki bahagian yang sama dan tunjukkan secara wajar. Yang terakhir, soalan yang ketiga, apakah sifat kehidupan dunia? Dunia mempunyai beberapa sifat iaitu yang pertama, la'ibun, yakni permainan. Iaitu permainan jasmani dan ini adalah perbuatan anak-anak yang mereka itu menjadikan diri mereka sangat letih dan kemudian setelah permainan tersebut selesai, tidak ada faedah yang diperolehinya. Yang kedua, lahwun, yakni sesuatu yang melalaikan atau senda gurau, iaitu yang menjadikan hati lalai. Ini adalah perbuatan orang dewasa yang kebanyakannya setelah perbuatan yang melalaikan itu selesai, maka yang tinggal hanyalah penyesalan. Yang ketiga, zinah, yakni perhiasan, iaitu berhias dalam hal pakaian, makanan, minuman, kenderaan, rumah, istana, kedudukan dan lain-lain. Yang keempat, saling berbangga-bangga terhadap sifat-sifat yang fana, yakni tidak abadi dan pasti hilang, iaitu boleh jadi berbangga-bangga dengan nasab, kekuasaan, kekuatan, bala tentera yang semuanya itu pasti lenyap. Yang terakhir, berbangga-bangga dengan harta dan anak, iaitu masing-masing menginginkan dia lebih banyak dari yang lainnya dalam hal harta dan anak. Wallahu a'lam. Semoga Allah selamatkan kita daripada tipu daya dunia dan menjadikan kita dapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.